Okey. Jadi saya sekarang dekat kita punya lobby MXB Tower kita. Saya tukar kamera lah, kamera depan bagi nampak sikit. Kat mana tukar kamera ni? Okey, tukar kamera dekat sini. Alright. Maaflah tangan bergegar sikit kan. Kita melawat sikit lobby kita yang sangat cantik ini. Okey. Siapa yang pernah datang? Siapa pernah datang HQ? Say hi sikit. Okey. Kita tengok daripada luar. Start daripada luar kita tengok. Siapa yang pernah datang, dia tahulah kita punya HQ ada 9 tingkat. 9 tingkat. Bukan kita sewa tingkat 1, tingkat 2 tak. Kita ambil semua. Okey. Nak tengok kita punya office. Itu dia MXB kan. Okey. Nak tengok tinggi mana? Nah, tengok. Sampai atas. Nampak tu atas tu ada tulisan. Okey, ni kita punya office. Tengok. Sebelah ni tu abang tengah menghantar Lala Move. Sebelah ni nampak. Ini corner lot. Tak ada orang lagi. Okey. Dan kita tengok jalan sikit. Orang masuk. Ataupun belum ada lagi pemilik dia. Kan, kita pun tahu ekonomi sekarang tak bagus. Anda tengok sampai ke sana tak ada orang. Jadi di MXB ni kita ambil semua 9 tingkat. Saya dengan bos, dengan marketing, kita dekat tingkat 5. Tu MXB kalau anda dapat atas tu, sampai atas, sampai ke bawah. Saya doakan orang-orang Sabah, orang-orang jauh yang tak pernah datang, nanti boleh sampai ke HQ kan. Ni depan ni nampak tu polis tengah saman tu. Nampak celah-celah pokok tu ada polis tengah saman tu kan. Ni nama dia Jalan Kelang Lama. Jalan ni biasanya jam, tapi sebab hari ni dia PKP kan, tengok kurang jam. Ini kurang jam untuk Jalan Kelang Lama ni. Alright. Dan ni lah. Dan biasanya okey. Dan biasanya kita punya kereta leader-leader kita, pemimpin-pemimpin kita, milioner kita akan parking kat sini. Okey, ni daripada luar. Nampak kita punya company siap dengan kita punya pejabat urusan dapur konflik kan. Nampak AJL pun ada. AJL pun ada. Sebab apa kita tunjuk AJL? Sebab kita ada AJL. Sebab apa? Sebab apa banyak syarikat dia tak tunjuk dia punya AJL? Bukan sebab tak tunjuk, sebab dia tak ada AJL. Okey. Ni lift, kita punya lift lobby kan, sampai tingkat 9. Nampak cukup SOP. Basuh tangan, cuci tangan dulu. Alright. Nampak? Okey, siapa yang masuk kena check in. Kena bagi tahu suhu okey ke tak okey. Dan kita terus, bila masuk nanti anda akan jumpa terus tau. Kita punya 2 orang yang comel lote ni, dia akan bersedia menyambut anda. Yang ni nampak jari saya kan? Ni nama dia Amani. Boleh say hi sikit? Hi. Ini kita punya cip dekat bawah, nama dia Janet. Kan anda biasa berurusan juga dengan Janet ni rasanya. Alright. Dan ini kita punya showcase kita. Showcase kita nampak daripada bawah, nampak tu, sampailah ke atas. Macam mana dia orang ni sampai ke atas tu pun saya tak tahu. Okey, ni showcase. Ni antara kita punya yang latest lah kan. Dah boleh tengok kita punya produk-produk Rosella daripada Turki. Nampak? Bisa maaf lah saya pakai tangan, gegar sikit Okey, ni nampak lagi Rosella. Ni ini power punya kan. Max Steel. Ni hari tu perasmian Bukit Gambir.
Dan ini antara kita punya produk yang kita kata untuk orang yang betul-betul ada masalah kesihatan menyeluruh, biasanya dia inilah. Dia akan ambil kita punya set tidur ni, katil punya alas, bantal punya alas. Nampak appreciation daripada Takaful ada, dan juga kita ada nampak best performance worldwide daripada Japan. Dan nampak tu, nampak misai ini kita punya Max Bella, kita punya Reborn, daripada KPDN KK. Nampak KPDN KK selalu melawat kita. Okey, sebab kita antara company contoh untuk MLM. Ni kita punya gambar KP sold out, tinggal 2 ni je. Siapa yang lambat order tu, tunggulah next. Siapa sold lambat kan, Bionor, produk PKP. Lepas tu Weekend. Alright. Dan saya yakin dan percaya ramai juga dia tak pernah tengok benda-benda ni kan. Nampak? Tourmaline Stone ni. Nampak tu, batu warna-warni Tourmaline Stone. Lepas tu Nano Mineral. 78 kind of energy material. Alright. Ini pula dia kata Weekend Master Batch. Ni. Weekend Master Batch. Alright, dan ni benang Weekend. Ni, benang Weekend. Alright. Jadi rasa macam penat juga dah ni kan. Besar sebab lobby kita ni besar. Ni kawan-kawan saya. Kawan-kawan kita orang, kawan-kawan kita orang yang ini nama dia, saya sebenarnya lupa nama dia orang ni sebab dia orang ni sama je tau. Kalau dia orang ni buka semua-semua ni sama je semua. Kan? Kita bagi yang ni lah, yang perempuan ni nama dia Siti Rosella, yang lelaki tu nama dia Abang Elah. Abang Elah macam Abu Bakar Elah tu kan. Nampak pakai complete set. Okay? Complete set pakai. Kalau anda pakai macam ni complete set, insya-Allah kan, memang bertenaga sepanjang masa. Alright. Nampak tu, berkilat kan. Nampak dagu dia. Dagu dia ni dulu besar tau. Sekarang ni dah pakai ni, dia runcing dagu dia. Tajam pak ni. Alright. Ni kita punya ni lah. Kita punya model-model yang bayar sekali je. Lepas tu dah tak payah bayar dah. Alright. Ni ruang. Nampak ada sofa yang cukup luas untuk anda. Penjarakan sosial. Nampak tu ada tanda X tu kan. Tu tak boleh duduk. Ni semua untuk anda. Kenapa kosong? Sebab ini adalah untuk anda. Anda nak buat kerja apa-apa kalau penuh kat sini. HQ dia hanya pakai yang sana saja, dengan bilik yang dalam tu. Tu bilik Janet. Alright, nampak ada ruang lagi banyak. Ni kita punya tempat kalau kata nak secret kan, nak bincang secret, ni dia. Nampak best kan? Lebih cantik daripada 5 bintang punya hotel. Alright. Dan kita juga ada, nampak, kalau anda ada datang sini tak ada PC ke tak ada apa, kita anda nak log in kan, anda nak check anda punya hierarchy, semua ada. Komputer kita sediakan. Juga kita sediakan bilik bilik meeting. Anda boleh guna anytime, no problem. Ni pintu belakang. Dan ada juga tempat anda nak minum. Buat je lah apa. Sini datang gambar kafe free. Tapi terhad kepada setengah cawan je seorang. Tu kita punya toilet lah. Alright. Jadi cukuplah kita punya tour hari ni. Jadi kita nak mula sembang-sembang pasal apa ini. Sekejap bagi saya pasang kejap. Dia bergoyang ni kan. Okey. Sekali lagi terima kasih kepada yang datang pula, yang hadir pada hari ini dalam kita punya live. Dan apa khabar semua, sihat hari ini? Yang penting stay safe. Hari ini kita nak kena ikut follow SOP dengan lebih ketat, dengan kita nak flatten the curve.
supaya kurang kita punya masalah-masalah COVID ni akan menjadi kurang keboleh jangkitan dia. Alright. Jadi sekali lagi selamat petang. Okey, hari ni kita nak share, saya lebih kepada nak share tentang isu nombor satu di dunia sebenarnya. Nama dia penuaan ataupun penuaan pramatang, ataupun tua sebelum usia, ataupun nampak tua walaupun muda. Itu ayat yang paling mudah lah. Okey. So siapa yang lagi yang ada kat sini? Tuan Azhar kita ada juga, alhamdulillah. Rasa macam hotel 5 bintang. Memang macam 5 bintang rasa, bukan rasa je, memang betul macam 5 bintang. Saya yakin dan percaya anda pergi banyak hotel pun tak macam ni tau dia punya lobby. Alright. Asia Riz, okey, terima kasih menonton. Aris Hamdan Echah, Siti Fatimah. Lepas tu Latiful Azum. Wah, comel nama ni. Melvin, Havi ada daripada Sabah, Wina ada, Mr. Tunnel, Mr. Tunnel Raja, Mr. apa, itulah pakai Facebook nama Tunnel Raja saya pun. Mr. Razak, yes, Siful Razak. Zanaria, Regina, Aunty Regina semua ada. Bang Zack pun ada. Bang Zack retis kita pun ada. Okey, terima kasih menonton. Jadi hari ni saya nak kongsi tentang bagaimana MXB boleh bantu anda dalam isu yang kita kata apa nama dia, paling menggugat. Isu ni paling menggugat sebab apa tahu? Sebab isu ini telah membuatkan industri yang berkaitan dengan kecantikan ni jadi sangat besar, berbilion ringgit. Kalau dekat Malaysia, produk-produk yang ada kaitan dengan kecantikan, bilion ringgit tau. Kenapa dia sampai bilion ringgit? Sebab high demand, permintaan yang tinggi. Dan average dia mungkin kita kata 200-300 per household, setiap rumah dia belanja untuk ke arah kecantikan. Okey. Dan isu ni sekarang, kenapa banyak orang nampak tua daripada usia? Kenapa kita kadang-kadang bila orang tu berbual dengan kita kan, gatal pak hidung. Bila orang tu berbual dengan kita, dia serba salah tau, nak panggil abang ke uncle. Okey. Kadang-kadang dia panggil abang, kadang-kadang dia panggil uncle. Jadi alhamdulillah kalau ramai yang panggil abang. Kan, kalau dia panggil uncle, susah sikit lah nak cakap. Sebab orang ni kadang-kadang dia takkan nak tanya nak panggil abang ke nak panggil uncle. Betul tak? Kan, kadang-kadang dia pun serba salah. Lalu dia pun panggil ikut apa yang dikatakan penglihatan dia, visual dia, apa yang dia nampak. Okey. Jadi waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Aina Jaafar, Siti Tamia, Kak Jocelyn, okey, Kak Normah, waalaikumsalam. Okey. Bila cerita pasal penuaan perabatan ni, kita rasa okey ke tak okey? Saya tanya kepada anda. Ada yang panggil adik. Wow. Tapi tu terpulang pada orang yang panggil tu kan. Betul tak? Takkan kita nak cakap panggil saya adik itu macam tak syok lah macam tu. Okey. Adakah isu nampak tua ni sekadar satu isu yang berkaitan dengan kecantikan saja? Jawapan dia tidak. Dia lebih banyak sebenarnya adalah isu yang berkaitan dengan kesihatan. Okey? Dan sudah tentulah kalau kita tanya kepada semua orang, anda nak nampak sentiasa muda ataupun nak nampak tua? Sudah tentulah jawapan nak nampak muda. Bukan sekadar nak nampak muda, nak rasa muda tau. Kadang-kadang memang orang kata IC tu usia sekadar angka. Tapi kadang-kadang yang kita tengok bukan sekadar luar saja yang nampak tua, dalam pun nampak tua daripada usia. Contoh, berapa ramai di kalangan kita yang usia mungkin baru 40-an, belum 50-an, tapi dah masa semayang tu, bila nak sujud tu kan, bila nak sujud daripada berdiri nak sujud tu, dia punya lutut menggeletar-geletar. Sebab apa? Sebab lutut tu sakit kan? Sakit. Dan ada ramai juga orang baru 30-an nak masuk 40-an, naik tangga kira okey lagi, tapi problem bila turun. Kan? Bila tengok makcik tu, apa nama dia, makcik yang berusia lebih daripada kita, naik tangga, turun dengan laju, kita pula, kita macam mana? Kita naik tangga, ada R&R. Kan? Berhenti tengah-tengah. R&R Seremban dia kata kan. Okey, kita pun sama turun. Bukan apa, sebab lututnya
lututnya sakit. Jadi sebenarnya ramai orang selain daripada dia tak nak nampak tua di luar, dia juga tak nak nampak tua, dia tidak nak, bukan tak nampak, dia tak nak rasa tua di dalam. Dia tak naklah sakit lutut awal. Sebab sakit lutut average orang mula rasa sakit lutut, tolak atlet, tolak yang ada kerja berat dengan yang buruh kasar, biasanya 50-an, 52, 53 baru ada rasa macam sakit lutut sikit lah, kan. Kalau baru 40-an tapi dah mula rasa sakit lutut, okey ke tak? Tak okey, kan? Something wrong. Maksudnya dalaman tu tua daripada yang sepatutnya. Okey. Jadi hari ni saya nak share kepada anda kenapa bila orang kata, kan, bila sebut penuaan kecantikan yang berkaitan dengan nampak daripada luaran ni sebenarnya terhasil daripada dalaman, daripada dalam. Jadi kalau kita flashback balik, kita sebenarnya sekarang kita banyak tepek dekat luar, cantik kan, tepek yang anda tepek kan. Biasa kalau live, anda tengok tak live kalau perempuan yang live tu kan, dia okey, dia betul-betul pakai tudung kena kan. So saya tadi betul-betul kat sikit, nampak luar. Kita tengok balik, kan, biasanya kita lebih utamakan luar, dan dekat dalam kita kurang tau. Kita rasa macam cukuplah cover dekat luar je lah. Tapi satu pepatah yang mengatakan cantik bermula daripada dalam. Sebab tu kalau anda dapat cantik dalam, luar automatik terpancar. Dalam Islam senang. Cantik bermula daripada hati. Hati yang cantik akan orang kata ada nur tu, kan. Bermula daripada hati. Maksudnya daripada dalam. Okey. Kak Ita Masuri, Syed Hazain, Kak Winnie kita ada, Jero Abenik. Okey, terima kasih kerana menonton. Alright. Jadi, bila cakap sebut dalam, biasanya akan melibatkan juga benda yang kena makan ataupun kena pakai tapi kesannya daripada dalam. Maksudnya suplemen. Suplemen ni adalah pilihan. Sebab tu nama dia suplemen. Yang kedua, kita kata kena jaga makan, kena buat senaman, itu yang core. Yang kedua, nama dia suplemen. Suplemen ni sama ada apa yang kita pakai ataupun apa yang kita makan, yang intention dia, niat dia adalah bertujuan untuk cukupkan apa yang tak cukup daripada yang sepatutnya ada, kan. Contoh, bila kita makan, sebab apa kita makan vitamin sedangkan boleh dapat daripada sayur? Sebab tak cukup daripada sayur, lepas tu kita tambah daripada suplemen. Itu maksud suplemen. Alright. Cuma ada orang tanya saya dalam industri, saya sebagai nutritionist ini dah masuk tahun yang ke-15, dan saya masuk dekat industri, adalah industri pertama yang saya masuk adalah industri hospital. Saya bekerja sebagai nutritionist pertama di hospital. Okey. Jadi saya ada jumpa macam-macam soalan tau. Macam-macam soalan yang banyak orang tanya, banyak orang nakkan kepastian, Dan antara soalan yang paling famous, kan, soalan yang paling famous, paling biasa orang tanya, suplemen ni perlu ke sebenarnya? Ke tak payah? Kan? Kan kita boleh makan daripada makanan-makanan luar. Kan kita boleh makan daripada nasi, kita boleh dapat daripada sayur, kita boleh dapat daripada ayam, daging dan sebagainya. Okey? Jadi kalau kita tanya anda, suplemen ni perlu ke tak perlu? Okey? Kita tak perlu nak ambil jawapan secara sains, tak perlu. Itu saya punya bidang, tak perlu. Kita bukan kelas sains ni. Kita cuma daripada rasional saja. Daripada rasional. Perlu ke tak perlu? Kan? Siti Hajar, okey, Kak Aisyah pun ada, Fazura Al-Jufri. Oh, ini Fazura Fatah tu ke? Oh, terima kasihlah menonton ni Fazura. Okey. Husin Falani, okey. Jadi soalan tadi tu, kan, anda rasa perlu ke tak perlu? Kan? Jawapan dia, kalau anda tanya saya, sebab saya adalah, kelulusan saya adalah nutritionist. Dalam bahasa Melayu dia pakar pemakanan. Tapi sebenarnya lebih kepada pakar makan lah, kan. Apa yang lalu memang saya makan. Okey. Jadi maksudnya kalau anda tanya saya, sudah tentulah perlu. Tapi saya tidak akan pengaruhi anda dengan factless. Maksudnya tidak ada data. Contoh yang saya kata dengan anda, kita boleh fikir kenapa kita perlukan suplemen tambahan, produk kesihatan tambahan. Kenapa kita perlukan? Ada 5 poin yang saya nak bagi hari ini.
daripada satu kajian yang dibuat oleh Melissa Wood di United States. Kajian ni sangat bukan kajian, survey, sangat popular. Dia kata kalau kita boleh tolak, kita boleh elak 5 perkara ni kan, kita boleh kata suplemen tak perlu. Makan ke pakai kan suplemen, bahan tambahan untuk sihat tak perlu. Kita boleh kata tak perlu kalau kita boleh elak 20 ni. Tapi saya nak ambil 5 saja yang terutama. Sebab kalau cerita 20 cari kan sampai petang, memang tak habis-habis sampai ke malam kan. Alright. Yang pertama, kenapa terpaksa ambil suplemen tambahan? Sebab yang pertama, namanya setiap manusia, yalah sebab manusia yang makan kan, binatang tak makan melainkan Tuhan dia bagi makan. Yang pertama, kita fikirkan ni, kita setiap hari bertambah muda ataupun bertambah tua dari segi umur, bertambah ke berkurang? Okey. Jawapan dia, kita akan sentiasa bertambah kita punya umur, betul tak? Jadi bila umur bertambah, dia kalau anda tengoklah semua graf yang ada, fungsi badan akan merosot. Umur bertambah, fungsi badan akan merosot. Oh, ada orang buat coding juga kat sini bagus. Okey. Ialah sebab denggi pun kita kata jangan diabaikan, denggi pun antara penyumbang yang tertinggi juga. Rasa putih je, tak payahlah tunjukkan anda kan, nanti anda tengok lain. Okey. Yang pertama, tadi saya kata sebab usia semakin meningkat, badan semakin merosot. Sebab apa badan semakin merosot? Sebab kebanyakan tindak balas biokimia dalam badan. Apa yang berlaku dalam badan biasanya akan merosot prestasi dia bila umurnya meningkat. Kalau kita nak biar sahaja, tak apalah, biarlah kan. Makin lama makin tak ada tenaga, makin lama otak makin tak berapa nak ingat. Kalau kita kata tak apalah, biarlah, okey, alright, cukup, tak payah makan. Sebab anda apa? Anda kata biarlah. Tapi kalau anda nak maintain, even nak reverse balik anda punya umur, terpaksalah tambah kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kita ambil makanan yang kita dapat. Contohlah, banyak orang kata dalam buah-buahan, dalam sayur-sayuran ada vitamin, ada zat galian, ada nutrien yang diperlukan. Tapi perasan tak, budaya orang kita ni biasanya, kalau kita ambil sayur lah, kita ambil sayur favourite saya lah, pucuk paku. Bila kita dapat pucuk paku tu, beli dekat pasar kan, beli dekat pasar besar ni tau. Tapi bila kita dah masak, besar mana tinggal? Jadilah ciput, betul tak? Maksudnya apa? Maksudnya cara orang kita masak, biasanya dia menggunakan haba yang tinggi. Dia masak betul-betul masak kan. Sebab dia kata apa? Kena masak betul-betul supaya kuman habis. Tapi kita tak tahu, bila kita masak dengan suhu yang tinggi, banyak juga nutrien yang ada dalam tu, vitamin yang ada dalam tu turut masak, berubah bentuk menjadi benda lain. Jadi dah tak menjadi vitamin C dah. Dia dah tak jadi dah kalsium. Sebab apa? Sebab dah kena haba yang tinggi, panas. Jadi kita makan sekadar kenyang. Alright? Jadi kalau kita jenis tak masak semua makanan, okey, tak apa, no problem kan. Tapi orang kita mana ada tak masak, semua masak tau. Memang paling lagi lama siap, lagi lama masak tu dia lagi puas hati tu kan. Tengok contoh ambil masak dodol. Hui, bekerja-kerja masak dodol. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tengok barang yang kita dapat ni biasanya dia akan ada tempoh perjalanan daripada tempat asal dia. Contoh, kita beli daging. Kalau daging yang kita kata tempatan okey lah, bau sembelih sampai rumah kita okey. Tapi kan itu jarang-jarang, kadang-kadang. Sebab apa? Sebab biasanya kita akan beli daripada yang import kan. Bila import, contohlah, average time yang dikeluarkan oleh masa tu Prima Beef, satu company besar yang buat peternakan lembu. Sebab dia kata, sebab apa dia nak ternak lembu? Sebab dia nak, apa orang kata, nak pendekkan masa penghantaran. Sebab dia kata kebanyakan daging yang kita dapat daripada India, daripada mana-mana kan, biasanya hampir 2 tahun baru sampai kepada kita. Dekat kita punya periuk tu, 2 tahun kemudian baru sampai. Jadi sementara tu, sebelum dia sampai kat kita tu kan, dia ada dekat mana? Dia simpan dalam cold storage yang sangat sejuk, suhu sangat sejuk. Dan sama juga macam kes masak tadi,
zat-zat yang ada dalam makanan kita, kalau suhu yang tinggi pun dia terurai, dia rosak, dia jadi benda lain. Lepas tu, kalau dalam suhu yang sangat rendah pun dia boleh rosak. Okey, itu yang ketiga. Yang maksudnya jauh nak datang kita, rosak banyak dah, zat dah kurang. Sebab tu kena tambah dengan suplemen. Kemudian kita ambil lagi lah yang ketiga, yang keempat. Kebanyakan yang sayur yang kita tanam, kebanyakan kita kata buah-buahan yang kita tanam ditanam secara komersial. Komersial dia tanam tuai, tanam tuai, tanam tuai, tanam tuai kan. Tuai dijual kat anda lah. Dan tanah tu dipanggil depleted soil. Daripada mana vitamin C, daripada mana zat-zat yang ada dalam buah, contoh. Daripada mana vitamin C, vitamin A yang datang daripada buah. Datang yang ada kat buah tu, berbelit-belit dah cakap. Vitamin yang ada dekat buah datangnya daripada mana? Daripada tanah. Okey, jadi tanah bila makin lama diguna dia jadi depleted. Depleted ni jadi kosong, jadi kontang. Jadi buah yang ada kita ambil mudahlah. Ini apple yang kita ada dengan ini apple yang nenek moyang kita makan. Vitamin C, kandungan vitamin C dua-dua ni tak sama. Kan? Yang dulu okey, yang sekarang mungkin dah makin kurang sebab depleted soil. Okey? Jadi yang keempat itu soil, tanah dah semakin kontang, vitamin dah semakin kurang. Dan yang kelima, sekarang musim orang banyak stres. Stres otak. Bila otak banyak kena kerja, dia akan makan banyak tenaga simpanan yang kita ada. Jadi kalau kita makan pun tak cukup, diet pun tak teratur, akhirnya tak cukup makan. Terpaksa. Sebab apa? Sebab banyak otak dah ambil sebab stres. Sebab apa sekarang stres? Anda pun tahulah. Cuma stres ni memang akan ada. Kita tak boleh kata nak tak ada stres, tak ada. Kita boleh lawan stres, kita boleh manage the stress. Kita tak boleh avoid the stress. Alright? Okey. Jadi itulah sebab 5 benda, 5 perkara yang kalau anda rasa anda boleh elak 5 tadi tu, anda tak payahlah makan suplemen, anda tak payahlah ambil suplemen, produk-produk suplemen macam weekend ni ke apa semua tak payah. Kalau 5 tadi tu yang anda boleh elak. Alright. Dan sebelum saya pergi kepada isu topik hari ni, yang bagaimana saya nak bantu anda untuk mengelakkan penuaan peramatang, malah boleh reverse balik anda punya umur. Nak tak kalau umur anda 60 tapi nampak macam 4 tak? Kan? Umur anda, kita kata umur anda 20, dia adalah satu terma yang sangat luas. Tapi sebelum saya cerita kolagen, saya nak cerita tentang antioksidan. Antioksidan. Ada pernah dengar apa? Kan ke tak pernah dengar? Tak pernah dengar lah, first time lah dengar antioksidan. Na'udzubillah min zalik. Memang kalau tak pernah dengar, nampak sangat tak membaca. Okey? Dia macam inilah, penuaan peramatang, apa saja yang berlaku yang menyebabkan kita jadi sekarang tua sebelum usia, nampak macam letih, nampak tak bermaya, stres, lepas tu kulit tak cantik, tenaga menurun. Sebenarnya dia ada kaitan dengan satu terma yang sangat penting. Nama dia antioksidan. Okey? Faham dulu antioksidan. Dan pentingnya antioksidan ni sebab hidup kita sekarang penuh dengan radikal bebas. Hidup kita sekarang penuh dengan radikal bebas. Radikal bebas ni nama pun dah tahu dah, memang jahat budak ni. Kan? Nama dia radikal bebas, memang budak jahat. Kita dapat daripada mana? Daripada semua yang berlaku sekarang banyak hasilkan radikal bebas. Contoh, badan kita dia ada proses untuk dia tidak balas biokimia, maksudnya benda yang berlaku dalam badan lah, penghadaman, tukar jadi tenaga, memecahkan makanan yang besar jadi kecil, supply oksigen kepada mana-mana, itu tindak balas biokimia. Dan banyak tindak balas biokimia dia ada byproduct, nama dia radikal bebas. Kemudian ada juga radikal bebas yang datang daripada luar. Contoh, daripada barang-barang elektronik, datang daripada pencemaran udara, datang daripada kita punya makanan yang kita makan yang ada bahan pengawet, yang ada racun serangga. Okey? Jadi sumber dia banyak tau, radikal bebas ni.
Masalahnya, budak jahat ni, yang nama radikal bebas ni, dia bila masuk dalam badan kita, dia akan, nama pun budak jahat, dia akan buat kerja jahat. Apa maksud kerja jahat dia? Radikal bebas ni, dia satu molekul, satu benda lah, molekul macam kelas sains pula kan, satu benda yang dia kecil je, tak nampak kan, dia tak stable tau, dia tak stabil. Dia masuk dalam badan kita, dia akan curi cas-cas daripada kita punya sel-sel yang ada, molekul-molekul dalam sel kita yang ada tu, dia akan curi cas, menyebabkan sel kita jadi pun tak stabil. Dia lepas tu cas yang dah kena curi tu, sel yang cas dia kena curi dengan radikal bebas tadi tu, dia curi pula yang sebelah. Lepas tu curi sebelah, jadi tindak balas berantai. Tindak balas berantai itu akan menyebabkan satu bahagian yang banyak kena dengan curi-mencuri itu akan menyebabkan dia jadi bahagian yang lemah. Bahagian yang lemah akan senang untuk dapat penyakit. Okey, jadi dia sel yang lemah, sel yang tak stabil akan senang dapat penyakit. Ataupun saya cerita dalam bentuk analogi lah. Macam ni dalam satu kampung, ada banyak kes orang mencuri tau. Okey, kita ambil lah namanya si Atan. Atan ni dia suka mencuri. Dia pun mencuri jiran dia punya TV lah. Kita kata dia curi jiran dia punya stokin weekend. Lepas tu jiran dia pula, geram aku Atan ni ambil aku punya stokin. Lepas tu dia curi pula jiran dia tu yang kena curi tu, dia kena curi TV dia tu, curi pula dekat satu rumah jiran dia yang lain, dia curi pula kerusi kan. Jadi tidak balas berantai. Akhirnya apa yang berlaku dekat kampung tu akan jadi, kita kata tak stable punya kampung. Banyak masalah kan. Memang pening lah, ketua kampung pening dengan adun semua pening kan. Banyak curi kan. Dan akhirnya macam mana nak selesaikan masalah tu? Macam mana nak selesaikan masalah kat kampung tu? Jawapan dia, bila kita hantar seorang yang kaya. Contoh, kita ambil mak kaya lah, orang betul-betul kaya, senang cerita. Kita hantar mak kaya dekat kampung tu. Lepas tu, mak kaya dia kata dekat kampung tu, "Hoi orang-orang kampung, korang dah tak payahlah nak curi-curi lagi dah dekat rumah orang lain. Kau bawa je diri kau tu, datang rumah aku, kau ambil lah apa kau nak ambil." Kan, mak kaya dengan dekat rumah tu penuh dengan duit, kereta ada berpuluh-puluh biji, TV berpuluh-puluh biji, kaya. Jadi orang yang mencuri tadi tu, dia tak mencuri dah, dia ambil dekat mak kaya. Jadi kat sini mak kaya adalah antioksidan. Yang mencuri tadi tu kan adalah radikal bebas. Jadi kalau kita nak kurangkan kesan mudarat daripada radikal bebas dekat badan kita kena banyak makan antioksidan. Alright? Dan apa yang saya nak share hari ini sebenarnya adalah salah satu yang kita panggil benda yang sangat berkait rapat dengan sihat, seterusnya cantik. Nama dia collagen. Nak tahu tak? Collagen. Mak pinjam nama mak Alright? Nak tahu tak pasal collagen ni? Ramai tak tahu, ramai yang terlepas pandang, terutamanya bila dalam MXB ada collagen yang sangat power tau. Dan anda sangat rugi kalau anda tak ambil Cola Plus. Sebab apa? Macam inilah saya akan bagi tahu. Okey, collagen ni apa dia? Collagen ambil je daripada mak kaya. Okey, itu pun kalau mak bagi baru ambil. Alright? Sebab mak kan antioksidan. Alright? Jadi collagen apa dia? Pernah dengar kan collagen? Biasa dengar, perempuan memang confirm biasa dengar punya collagen kan. Collagen senang saja. Apa collagen? Apa yang dikaitkan dengan collagen? Cantik, sihat. Okey, collagen cantik, sihat. Okey. Penting collagen cantik, sihat. Alright. Jadi macam mana collagen ni? Collagen ni sebenarnya dia adalah struktur asas bagi kebanyakan benda yang ada kat badan kita ni. Kulit kita, tulang kita, kuku, rambut, salur darah, lepas tu kita punya gigi, kita punya sendi, otot kita. Alright? Dia adalah antara benda asas yang ada di dalamnya. Dan kalau nak tahu, collagen ni dia adalah antara yang paling banyak ada dalam badan.
Cuma dia ada beberapa masalah yang saya akan cerita sebelum ni, yang menyebabkan dia kurang, dia hilang dan sebagainya. Cuma saya nak share apa pentingnya collagen ni, apa fungsi dia, kenapa Allah ciptakan collagen dalam badan kita. Okey, untuk kulit, collagen untuk kulit. Yang pertama, untuk kulit, dia memberikan kulit yang nampak cantik dan sihat. Okey, kulit yang nampak cantik dan sihat. Bagaimana dia menghasilkan kulit yang tebal dan juga tegeng. Okey, kemudian dia juga kulit tu nampak glow. Okey, nampak macam ada nur kulit tu kan. Kemudian dia akan apa orang kata, menyebabkan kita punya luka dekat kulit kita ni selalu luka tau, kecil-kecil kadang kita tak perasan. Okey, dan luka tu cepat baik. Okey, dan bila kolagen cukup, luka tadi bukan sekadar cepat baik, malah parut yang dihasilkan sangat kurang, minimum. Contoh, anda luka kan, mesti anda tak nak parut tu terlalu jelas juga, macam lipan. Bila dah baik kan parut tu macam lipan, tak nak lah, kita nak nampak macam smooth kan, cantik. Okey, jadi untuk kulit, kalau anda cukup kolagen, dia cepat pulih dia punya kalau ada luka. Kemudian dia akan bantu kita punya apa orang kata, parut tu tidak begitu jelas, barulah cantik. Dan kulit yang cantik biasanya kena tebal. Okey, kalau kulit tu nipis tapi tegang, ada tahu orang yang buat apa kita kata, yang buat macam kulit dia nampak macam tak real tau, dia tegang tapi tak tebal, nipis. Macam mana? Senang je. Ada perasan tak kita punya orang-orang, biasalah orang-orang macam orang-orang famous yang berusia sikit tu kan, yang kenamaan sikit ke kan, macam biasalah. Kadang-kadang kita tengok muka dia, tegang kulit dia, tapi nampak macam balon yang terik tau, terik. Nampak, ini kalau cucuk pakai jarum ni meletup ni kan. Jadi maksudnya dia tegang tapi tak tebal. Yang kita nak sekarang tegang dan tebal. Okey, dan antara juga kita kata fungsi kolagen adalah dia sebagai tiang-tiang dekat kulit kita. Kan dia macam satu jala yang besar. Lepas tu kolagen plus dengan elastin ni dia akan sebagai tiang-tiang supaya kita punya kulit boleh jadi anjal. Nampak, tekan. Nampak, tekan. Terus balik, terus patah balik. Tak percaya, anda cuba tekan, ada di kalangan kita ni tekan, dia berlubang sekejap. Baru naik balik. Alright, itu senanglah nak tengok apa fungsi dia dekat kita punya kulit. Okey. Kemudian untuk yang pertama kulit. Yang kedua, apakah fungsi kolagen kepada tulang? Tulang kita perlukan tulang yang kuat. Betul? Kita perlukan tulang yang kuat, tapi tak cukup kalau sekadar kuat. Dia perlu kuat dan juga fleksibel. Saya ambil satu contoh. Tadi saya berbual dengan kita punya millionaire, mak kaya tadi, dia datang office tadi. Dia kata dia ada terjatuh dekat mana, toilet tak silap saya. Mak kaya usianya 60 lebih tapi bila dia jatuh dekat toilet, dia pergi buat x-ray, tulang dia langsung tak ada retak. Maksudnya apa? Maksudnya tulang dia bukan sekadar kuat tetapi fleksibel. Orang kata apa, boleh dia tidak macam ni lah. Macam mana saya nak cerita tulang ni dia perlu keras dan kuat kan. Dan kalau dia tidak fleksibel, maksudnya tak ada kolagen yang cukup dalam tulang, okey, dia akan mudah retak, mudah crack. Macam pinggan. Keras kan pinggan? Pinggan keras. Tapi kalau anda letak dekat pinggan kaca, kalau anda hempas dia dekat bawah, dia akan berderai pecah. Okey? Dan tulang kita tak nak macam tu. Kita nak dia boleh anjal, boleh fleksibel. Bukanlah anjal sangat, tapi dia fleksibel. Jatuh, dia kuat. Jatuh tapi tak pecah, tak crack. Jadi dia perlukan kolagen dalam tulang supaya pertumbuhan tulang itu akan jadi lebih sihat. Tulang bukan sekadar kuat tapi dia fleksibel. Okey? Dan sebenarnya kalau anda perasan, tulang kita ni dia boleh bend sikit boleh bend. Dia walaupun dia keras, kuat, tapi dia macam ada sedikit boleh anjal lah. Sedikit tulang, tidaklah banyak tapi boleh anjal. Itu tanda tulang yang sihat. Okey. Kemudian itu yang kedua. Yang pertama kulit, yang kedua tulang. Alright. Okey. Dan yang ketiga, dia juga sangat penting untuk sendi. Untuk sendi. Sendi kita kat mana? Okey, contoh. Antara satu tulang dengan satu tulang kan, dia akan ada join. Nama dia sendi. Kan? Sendi.
Alright. Jadi sendi ni adalah apabila satu tulang dengan satu tulang dia nak dicantumkan. Jadi dekat situ fungsi kolagen untuk yang mana dekat sendi ni dia akan ada nama dia tulang rawan, kartilage. Okey. Kartilage yang tulang rawan ni macam apa nama, macam cushion lah antara tulang dengan tulang. Ada tulang rawan yang mana bila contoh dekat lutut lah, anggap ni lutut bila dia bergerak-gerak, dia tulang tidak akan bergeser dengan tulang. Okey, jadi dia ada tulang rawan. Tulang rawan tu sangat penting, yang mana salah satu penghasilan tulang rawan yang baik adalah dia akan cukup, apabila ada kolagen yang cukup, baru tulang rawan akan terhasil dan dapat cover banyak. Okey, dan dapat cover daripada berat badan yang ni kan. Okey, dan tulang ni dia macam kasut. Tulang ni dia macam kasut, wear and tear, pakai habis. Okey, haus bukan habis, haus kan. Jadi sampai masa kadang-kadang bila umur tu meningkat ataupun aktivitinya terlalu ekstrim, terlalu atlet dan sebagainya, selalu gesek tulang kan, dia haus lah. Jadi kalau kita kurang kolagen, dia lambat nak hasilkan kembali kan. Pernah dengar tak orang buat bedah ACL tu kan, ada cucuk supaya cushion tu ada balik. Dan kolagen ni sangat penting untuk sendi, sebab dia kolagen ni nama dia kola tu, nama kolagen tu kola tu asalnya adalah daripada perkataan gum. Maksudnya adalah gum. Maksudnya kolagen ni sebenarnya gum yang cantum-cantum kita punya benda-benda yang penting dalam badan lah. Contohnya dekat kita punya tulang rawan, kita punya kat sini sendi tu kan, tu namanya kolagen, dia gum. Dan juga dia mengelakkan radang tau. Bila orang ada masalah kat sendi ni, biasa masalah yang berkaitan adalah arthritis, yang dia kata sakit lutut. Orang kita panggil sakit lutut. Okey, itu biasanya sebab kolagen kurang, menyebabkan tulang rawan tu tak dapat dihasilkan dengan cukup. Alright. Itu yang ketiga untuk sendi. Dan yang keempat adalah dia untuk kita punya kuku dan juga rambut. Kuku yang cantik, kuku yang cantik kan, ada kuku yang nampak cantik, nampak sihat kan, pinkish. Lepas tu dia orang kata macam cantik lah kuku tu kan. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Tapi bila kita ada cukup kolagen, tambah cantik, rambut kita akan susah nak gugur. Okey, penuaan lah tadi tu kan. Dia akan bantu rambut hitam, rambut yang apa orang kata nampak cantik lah. Okey. Kemudian yang kelima, berapa dah? 5. Yang kelima adalah untuk bentuk badan. Biasanya bila orang kata nampak berusia ni, antaranya biasa badan yang berlebihan, dia punya berat. Dan juga badan yang biasa berlebihan, dia punya berat ni, dia punya shape tak cantik kan. Badan yang cantik macam mana? Apabila badan tu dia ada shape kan, ada lenggok dia kan. Dekat mana patut timbul, dia timbul. Dekat mana yang tak patut timbul, dia tak timbul. Jadi macam mana nak dapat bentuk badan yang cantik kan? Badan kita, komposisi yang membuat dia bentuk kan, adalah otot dan juga lemak, muscle dan juga fat. Okey. Jadi bila kita nak bercerita tentang bentuk badan yang cantik, adalah dihasilkan daripada komposisi lemak dan juga otot yang betul, yang sesuai. Alright. Dekat mana kena banyak lemak, dekat situ banyak lemak. Dekat mana banyak muscle, dekat situ kena ada muscle. Dan bila muscle lebih banyak daripada lemak, kadar metabolisme kita adalah tinggi. Okey, ingat, bila kita banyak muscle, bila kita banyak otot, pembakaran daripada makanan nak jadi tenaga lebih efisien. Sebab lemak dia tak bakar, lambat dia nak bakar jadi tenaga kan. Kalau muscle, dia akan apa orang kata membakar lemak dengan lebih cepat. Rambut putih kurang kolagen ke bos? Alright. Rambut putih sebenarnya bukan sebab kurang kolagen. Rambut putih sebenarnya satu, kalau ikut yang tepat dia adalah dia kurang zinc dan juga iron. Okey, tapi biasanya rambut putih ni kadang-kadang ada, dulu saya dekat hospital, ada orang rambut putih seawal 25 tahun. Tapi bila kita check dia punya follicle dia memang sihat. Kan? Tapi kalau saya sebenarnya suka juga rambut putih. Kan, siapa yang tanya rasa orang rambut putih ni tanya kan. Kalau rambut putih, Uncle Romanus, okey. Tapi saya sebenarnya Uncle suka juga rambut kalau putih.
Okey. Dia masalah sekarang bukan putih ke hitam. Yang lebih penting adalah adakah dia senang gugur, adakah dia senang putus. Itu adalah isu-isu yang lebih penting daripada warna putih dan sebagainya. Alright. Okey. Dan tadi dekat mana? Okey. Kalau kita nak bentuk badan yang cantik, biasanya bentuk badan yang cantik dibentuk oleh otot, dibentuk oleh muscle. Okey, jadi kita kena banyakkan muscle dekat badan kita supaya kita punya otot tu dapat membentuk bentuk badan kita kan. Oh ni naik sikit, dekat punggung tu dia ada lemak campur muscle kan, ada cantik sikit. Okey. Dan kena ingat, otot ni dia akan membuatkan bentuk badan kita jelas dan juga menarik. Nampak dia punya curve. Kalau lemak tak, dia segedebuk kat situ. Contoh dekat perut lah kan. Dekat perut, kalau perut kita ada six pack kan, bentuk dia tu jelas kan, nampak cantik dia. Tapi kalau kita ada one pack kan, tak nampak, dia seketul dia kat situ kan. Jadi itulah maksudnya, kalau ada muscle lebih baik, lebih banyak muscle daripada fat, lebih baik. Dan dia sangat membantu kalau kita punya collagen cukup. Okey, collagen kita cukup. Dan yang bukan sekadar cantik-cantik tadi tu, lebih penting, kalau kita kata collagen juga sangat penting untuk kita punya saluran darah. Kita pakai produk Viken, betul tak? Untuk kita punya saluran darah, betul? Tapi kita kena support dengan kita punya collagen, Colla Plus kita untuk dinding saluran darah. Dinding saluran darah tu, okey, dinding saluran darah, alright. Dia sepatutnya berfungsi macam belon. Dia boleh anjal, elastik kan, boleh buka bila banyak. Sebab apa? Sebab waktu-waktu tertentu, contoh kita tengah stres, contoh kita tengah marah, contoh daripada gelap pergi ke terang, tiba-tiba darah perlukan banyak untuk ke otak. Jadi kalau salur darah tu dia tak boleh nak mengembang kucuk, sikit lalu pun banyak tu, banyak lalu pun banyak tu, masalah bila banyak. Bila banyak, dia tak boleh lah. Macam longkang, air yang banyak lalu, dia akan overflow, akan memberikan pressure yang tak sepatutnya diberikan kepada dinding darah, pembuluh darah. Jadi tekanan darah akan tinggi. Bila selalu berlaku macam tu, dia akan jadi pecah. Okey, dan gejala ini biasanya disebut sebagai aterosklerosis, pengerasan dinding salur darah. Dinding salur darah kalau keras, masalah. Okey, sebab tu penting kena amalkan collagen, pastikan collagen cukup. Okey. Cuma masalahnya sekarang ramai orang kata, betul ke collagen ni jadi tak cukup bila makan. Ada gangguan sikit tadi Alright. Okey. Collagen ni cukup ke tak cukup kalau ikutkan harian kita kan, daripada makanan kita, daripada kita punya diet kita, cukup ke tak cukup. Okey, sebenarnya kita boleh katalah kita kena jawab soalan ni, dia tak cukup lah. Senang cerita, pendek cerita, tak cukup. Sebab apa? Sebab yang kurang. Okey, selain daripada intake yang kurang, dia juga pandai merosakkan dirinya sendiri. Okey, akibat daripada beberapa faktor yang dikatakan lifestyle factor. Antaranya, yang pertama, kita terutamanya orang Malaysia kan, saya sendiri pun kita suka makanan yang manis juga. Kita ambil gula, ambil makanan yang manis ni lebih lah daripada orang biasa. Dan selain daripada gula, ada juga makanan yang kita kena faham, kalau karbohidrat yang kompleks macam nasi, macam mie apa semua, dia akan transform, dia akan menjadi gula. Okey, jadi macam itulah. Bila kita selalu banyak makan gula, dia akan menyebabkan enzim dikeluarkan berlebihan, menyebabkan banyak kolagen akan hancur, banyak kolagen akan rosak. Yang badan kita ada kolagen tu, dia akan jadi rosak. Badan kita dia boleh buat sendiri dia punya kolagen, dan juga badan kita dia boleh hasilkan kolagen tu dengan bantuan kolagen daripada luar. Maksudnya nak suruh badan hasilkan kolagen, sintesis kolagen, kita makan kolagen. Alright. Tapi yang hydrolyzed kolagen lah yang nanti saya akan share lebih lanjut. Okey. Yang pertama,
benda-benda yang merosakkan kolagen, nama dia adalah banyak makan gula, banyak makan manis, banyak makan karbohidrat kompleks. Yang kedua, terlalu banyak terdedah kepada sinaran matahari. Sinaran matahari, dia ada satu sinar nama dia UV. UV bila masuk dekat kita, bila kena kat kita, dia akan jadi benda yang merosakkan kita punya kolagen. Kan, anda boleh tengok contoh, kalau orang yang kerjanya selalu berjemur, kulitnya akan nampak kusam, nampak lebih berkedut daripada yang sepatutnya. Usia dia tak sepatutnya berkedut tapi dah berkedut apabila orang tu kerja dia selalu berjemur. Alright? Too much maksudnya tidaklah, tak boleh too much. Janganlah hari-hari berjemur 5-6 jam kat luar kan. Okay? Kemudian yang ketiga, lifestyle seorang perokok pun sama juga kan. Sebab rokok antara sumber antioksidan yang banyak. Alright? Bab ni kita jangan cerita banyak-banyak. Kita cerita yang keempat. Keempat berkaitan dengan stres, berkaitan dengan penyakit-penyakit yang sedia ada dalam badan. Dipanggil penyakit autoimun. Badan sendiri yang membuatkan penyakit itu jadi teruk. Dia ada sistem dia yang sedikit haywire, yang bengong sikit kan. Akhirnya dia membuat penyakit itu sendiri badan yang buat penyakit tu. Alright? Kemudian masalah genetik, itu masalah-masalah yang berkaitan dengan diri sendiri yang kita kata mungkin penyakit dan juga genetik daripada ibu bapa dan sebagainya. Dan yang kelima, bila kita kurang tidur. Bila kurang tidur, maka kurang tidur yang nyenyak. Tidur yang nyenyak maksudnya tidur yang berkualiti kurang apabila kurangnya tidur. Okey? Dan yang keenam sudah tentulah bila penuaan berlaku, memang kita punya proses kita meningkat usia akan banyak menghancurkan kita punya kolagen. Akhirnya yang kurang daripada luar pun kurang, yang ada dekat dalam pun dihancurkan. Jadi tak ada pilihan. Dengan semua-semua perkara yang saya sebut tadi, tak ada pilihan. Kalau kita betul-betul nak ubah, nak jadi lebih baik, nak jadi lebih sihat, lebih cantik, tak ada pilihan. Namanya kena ada suplemen daripada luar pakai ataupun daripada yang ambil secara makanan. Dan dalam kes hari ni saya nak syorkan anda ambil kita kata collagen. Nama dia Cola Plus kan. Dia kata tak nak lah. Saya nak ambil nak ambil collagen daripada makanan semula jadilah. Boleh, no problem. Ambil daripada ikan ke kan. Berapa banyak ikan nak makan sehari? Berapa ekor nak makan? Okey, ikan ni mahir ke murah sekarang ni? Tak boleh tanya dengan kita punya jutawan kita, fishmonger yang bawa Mustang pergi pasar kita, Abang Zul kita. Ikan sekarang ni dah macam emas tau harga dia. Iya betul. Jadi makan ikan, makan sebulan. Lepas tu ayam, daging, lepas tu adalah daripada mana-manalah nak makan. Kita ni rajin ke malas? Kalau boleh kita ni sebenarnya boleh kata malas lah kan. Kalau boleh malas tu nak leceh lah. Nak yang senang, ambil terus satu ni, okey, siap. Tak payah fikir dah pasal keperluan kolagen hari-hari. Sebab kolagen kita perlu hari-hari. Kaki ayam banyak kolagen, betul. Tapi takkan hari-hari bang nak makan kaki ayam. Siapa cakap kaki ayam dah? Ini mesti favourite kaki ayam ni. Puan Latifah, ni sama geng ni. Kaki ayam banyak kolagen. Dan nak tahu tak ayam tu dekat mana lagi banyak kolagen? Dekat dia punya tongking pun banyak kolagen. Tapi takkan hari-hari kita nak makan, pagi-pagi ada benda tu kan. Lama-lama muak juga tengok kaki tu kan. Saya taktik, saya suka makan kaki ayam, kari kaki ayam dekat Sungai Besi. Kan dia kaki tu kan. Minta maaf lah cerita sikit kaki ayam tu lah. Okey, contoh ni kaki ayam lah, betul dia kaki tu kan. Bila dia punya best tu kan, kita masuk, kita tarik seruk, tinggal tulang je. Itu yang jadi gila-gila kan nasi ayam tu. Nasi ayam pula, kaki ayam kan. Okey, tapi itulah, kita malas, kita nak benda yang mudah dan cepat, betul tak? Lepas tu kita larat ke nak makan, hari-hari makan benda tu macam tu. Kadang-kadang kan selera tak apa nak ada kan, malas nak makan. Jadi bila kita tengok situasi hidup kita ni, nampak sangatlah kita terpaksa lah ambil benda yang mudah dan cepat, betul tak? Benda yang mudah dan cepat. Dan sudah situlah datangnya kita kata
Cola Plus. Alright, Cola Plus. Okey, jadi saya terus nak makan lah satu ni. Siapa dah makan dah ini? Dah makan ke belum? Ni dalam dia. Kan? Ni dalam dia. Tongkeng jangan makan, nanti sibuk hal orang. Pula dah. Itu semua mitos. Ni dalam dia ada 20. Sebenarnya satu Cola Plus ni, sekotak ni cukup untuk sebulan. Okey? Anda ambil kes tadi lah, kes yang saya share tadi. Mak kaya dia jatuh toilet, kan? Pergi scan X-ray, tak ada pun retak tau. 60 tahun. Anda kalau baru 20 tahun jatuh toilet kan, silap-silap habis bengkak. Sekejap. Saya nak makan ni kejap Sekejap ambil, lupa nak buat gunting. Sekejap saya ambil gunting kejap. Relax. Komen, ada soalan tak? Okey, tak jumpa pula gunting. Akhirnya gunting lah pakai gigi kan. Alright. Dah tengok ni. Nampak ada tulis MXB, nampak tu? Dia nampak kan. Buat-buatlah pura-pura nampak kan. Dan dia senang. Anda kan tak perlu fikir kan. Abang, hari ni kita nak makan ikan apa nak bagi ada collagen. Hari ni nak makan. Tak payah pening-pening kan. Terus makan saja. Macam ni. Okey, anda boleh tengok dalam dia. Kalau itulah nak tengok nak tuang kat mana dalam dia macam warna pink-pink. Dia macam sebuk susu, tapi dia ada apa macam pink-pink sikit. Woi, bau dia memang sedap lah. Dah kita terus rasa sedap tu. Yum. Dia macam ada rasa ros-ros sikit, ada masam-masam sikit. Memang sedap lah. Okey. Ni kita punya Cola Plus. Alright. Nanti anda boleh hubungi kawan-kawan yang terdekat anda, pemimpin anda, siapa yang kenalkan anda dengan USB untuk benda ni lah. Okey, Cola Plus. Dan saya nak share kenapa anda kena makan collagen daripada MXB. Alamak, tuang kat tangan nanti nak kena basuh pula kan, kita jilat kan. Tak apalah, nanti saya tunjuk dia punya warna, saya potong, saya ambil gambar. Okey, Cola Plus. Kenapa anda makan Cola Plus? Kenapa anda rugi kalau tak makan Cola Plus? Okey. Kerabu chicken claw thigh style 90%. Macam uncle. Dia punya detail kan. Saya pun dah jadi lapar dah pula ni. Okey. Kenapa anda rugi kalau tak makan? Waalaikumsalam bagi siapa yang bagi salam. Ikram Omar. Okey. Siapa lagi ada? Ari Aris. Lepas tu Kak Ita Masuri. Alright. Ini geng-geng makan tak berhenti, MXB. Alright. Kenapa anda rugi kalau anda tak makan Cola Plus? Senang saja. Saya ada beberapa poin. Saya nak bagi anda beberapa poin. Antaranya 6 poin lah saya bagi tahu. Yang pertama, Cola Plus kita ada halal. Okey. Isu yang banyak bermain di dalam industri kolagen ni adalah isu halal. Dan banyak syarikat dia tidak pun apply untuk halal. Sebab apa? Sebab dia ada banyak benda yang dia tak boleh nak clarify. Antara dia adalah kolagen ni biasanya daripada 3 sumber yang utama lah. Yang pertama, ikan. Yang kedua, bovine. Bovine ni haiwan lembu kan. Itu bovine. Yang ketiga daripada khinzir kan, khinzir. Babi lah senang cerita kan. Sebab kadang ada orang kata jangan sebut babi, sebut khinzir. Nampak macam comel sikit. Tak ada sama je, sebut babi pun sama kan. Dia bukannya apa, dia binatang. Dia tak ada salah kat situ. Okey. Daripada mana? Yang pertama biasanya daripada ikan.
Yang kedua, biasanya daripada apa kita kata, bovine, daripada lembu. Yang ketiga daripada babi, khinzir. Okey, ini tiga yang biasa. Dan ada juga yang kata ada apa orang kata, tumbuhan punya collagen. Jadi saya nak tanya anda, tumbuhan ada collagen ke tak ada? Okey, senang je. Ada yang akan kata ada, ada yang akan kata tak ada. Jawapan dia apabila anda buka website KKM, myhealth.gov.my, dia kata dalam tumbuhan tidak wujud kolagen. Tapi kenapa ada orang kata tumbuhan punya kolagen? Dia sebenarnya ada ekstrak. Apabila tumbuhan tersebut diekstrak, dia ada struktur yang menyerupai, ciri-ciri yang menyerupai kolagen. Okey, jadi kolagen ikan, seafood ikan, lepas tu lembu, bovine, lepas tu apa kita panggil, babi, khinzir, swine. Ini biasa yang ketiga. Okay? Dan biasanya kalau orang tu menggunakan kolagen daripada bovine, kalau nak apply halal, dia kena ambil daripada lembu yang dah disembelih. Sebab tu banyak syarikat dia tak boleh nak dapat halal, sebab dia tak boleh nak bagi clarification bahawa lembu yang diambil dia punya kolagen tu disembelih. Kan? Alright. Kemudian daripada babi, sudah tentulah daripada khinzir, kita memang tak boleh makan khinzir, orang Islam kan. Jadi yang paling popular dan paling bagus, bukan sekadar popular, paling bagus namanya daripada ikan. 2011, kajian dekat kita kata Universiti Putra Malaysia, UPM, tempat saya belajar dulu. Dia buat kajian 2011. Dia menemukan satu sumber kolagen yang sangat hebat. Nama dia kolagen daripada ikan tilapia. Ikan tilapia yang diambil daripada dia punya sisik, scales. Diambil daripada sisik dia, menghasilkan kolagen yang sangat bagus. Okey, jadi kita punya halal sebab kita punya adalah daripada kolagen, marine collagen, apa yang kita panggil ikan. Alright. Kemudian yang kedua, kenapa anda rugi tak makan kita punya kolagen ni? Sebab rasa dia sedap. Anda yang biasa makan kolagen, pasti ada selalu berjumpa kolagen yang betul-betul rasa macam kolagen. Rasa, ya, sebab dia sumber daripada ikan. Kadang-kadang dia punya teknik nak ekstrak kolagen daripada ikan tu meninggalkan rasa hanyir, fishy, bau ke kan, bau boleh tutup, rasa kadang-kadang susah nak tutup. Kan? Jadi kita punya kolagen memang terbaik. Alright. Kemudian kita punya juga adalah, kalau anda perasan dekat kita punya banting, dia ada 2000 molekular Dalton. Molekular Dalton dia adalah unit yang menunjukkan dia kecil. Maksudnya dia mudah diserap. Dan ditambah pula kita punya sumber daripada marine collagen. Marine collagen dengan bovine collagen, marine collagen lebih senang badan kita nak serap. Kalau beli mahal-mahal beribu-ribu, ada kolagen untuk sebulan, anda kena makan beribu-ribu ringgit. Ada yang saya pernah tengok harga 3,000 lebih pun untuk sebulan dia makan. Okey? Dan kalau dia tak boleh diserap, 3,000 lebih tu yang boleh serap hanya RM200. Lagi 2,800 pergi mana? Pergi toilet. Makan tak dapat serap, dia terus lalu dekat peradaman, pergi dekat usus kecil, kita pun buang, kita pun flush. Kan, last kita tak jadi tegang, kulit kita tak cantik, toilet yang semakin putih berseri-seri. Betul tak? Kan, sebab apa? Banyak dibuang, tak dapat diserap. Kita punya senang untuk diserap. Dan kita ada apa kita kata, sijil yang menunjukkan kita punya ni sangat selamat, memang selamat. Nampak tak? Dekat situ dia ada tulis SGS. SGS adalah satu company, satu badan, satu organisasi yang buat endorsement, yang check, yang apa orang kata bagi kelulusan keselamatan kepada produk-produk. Okey, dan kita punya produk bukan sekadar bagus, tapi jauh lebih penting dia adalah selamat. Alright. Kemudian dia sangat kaya dengan nutrisi. Dalam ni dia juga ada vitamin C. Kalau nak badan hasilkan kolagen, kita masukkan kolagen ke dalam badan, betul? Dan bila nak masukkan kolagen dalam badan, dia tak cukup sekadar itu. Dia perlukan vitamin C untuk proses sintesis kolagen boleh berlaku.
Jadi bila kita dalam tu, kita ada tambah vitamin C. Jangan risau dekat dalam ni. Anda boleh baca kat belakang. Kemudian kita juga ada tulis cranberry extract. Ada banyak vitamin, dan yang kata apa? Vitamin C adalah salah satu antioksidan yang kuat. Okey, dan kan tadi saya bagi tahu, antioksidan adalah salah satu masalah salah satu yang boleh menyelesaikan masalah di kebebasan itu, penuaan peramatang dan sebagainya. Dalam ni bukan sekadar ada kolagen, ada juga vitamin C dan juga ada antioksidan yang lain. Dan ada satu lagi, nama dia coenzyme Q10. Coenzyme Q10. Susah nak sebut kan. Jangan risau. Coenzyme Q10 ni adalah makanan kepada sel supaya sel jadi bertenaga. Kita manusia kecilkan sikit ada organ kan. Organ dikecilkan sikit ada tisu. Tisu kecilkan lagi, zoom lagi, dia ada sel-sel yang bergabung menjadi tisu. Okey, tisu bergabung jadi organ kan. Jadi apa yang penting adalah tenaga kepada sel, tenaga pada peringkat sel kena cukup. Dan dalam ni kita masukkan juga coenzyme Q10 supaya sel anda cukup tenaga. Dia dapat produce more collagen, masuk daripada luar dan produce sendiri, sintesis sendiri. Jadi cukup, collagen akan cukup. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah kita kata dia senang lah kan. Kalau anda kadang-kadang makan collagen yang dalam bentuk cecair, ada juga collagen dalam bentuk cecair yang diorang buat kan, collagen drink dan sebagainya. Kan susah benda tu nak bawa kan. Ini kalau anda dah keluarkan daripada kotak dia, contohlah anda nak pergi outstation 7 hari, anda bawa 7 kan, 7 besar ni je. Contoh macam ni kan, ni dah 1, 2, 3, 4 5, 6, 7. Okey, 7 besar ni je. Banyak ni je. Tak habis pun. Anda punya handbag kan semua besar-besar kan. Tapi kalau anda beli yang collagen yang dalam bentuk dalam botol kaca biasanya tu, 7 dah macam satu crack dah kan. Satu crack pula. Satu apa? Satu dozen pula nak kena bawa kan. Berat masalah. Jadi kan senang. Kita kan semua malas. Kan kita nak senang. Alright? Jadi kalau nak senang, ambillah Cola Plus daripada MXB. Itulah yang saya nak share hari ni. Kalau kita collagen cukup, antioksidan cukup, sumber yang kita dapat tu sumber yang baik, kita akan dapat sentiasa nampak muda. Malah mungkin boleh lebih reverse umur tu kan. Macam umur 40 nampak macam 25. Ini kalau Abang Pudin tengok ni memang confirm kan. Dia memang sentiasa nak nampak muda. Dan saya rasa Abang Pudin memang nampak muda lah kan. Okey. Itu rahsia. Sorry bang, tak ada cerita kat sini. Okey. Jadi ini dia Cola Plus collagen. Dan dalam ni anda boleh tengok, kita kata dia punya ingredient ada belakang, halal ada belakang, SGS belakang. Alright. Jadi ada tak apa-apa soalan yang anda nak tanya? Boleh tanya soalan, no problem. Apa saja soalan yang berkaitan lah kan. Okey. Ada yang tanya saya, oh betul ke orang sakit sis ni tak boleh makan sumber-sumber ikan? Saya dalam industri ni 13 tahun dan saya dah jumpa banyak soalan lah. Soalan yang lebih pelik-pelik pun banyak saya jumpa. Tapi baseline dia dekat sini, prinsip dekat sini senang saja. Kalau orang tu sakit apa saja pun, dia consult dia punya doktor yang merawat dia. Kalau doktor tu kata tak boleh, istihar tak boleh. Kalau kita sekarang ni masalah kita selalu tengok, dengar, baca daripada doktor Google. Betul tak? Tak apa-apa punya ulasan kan. Oh orang ni tak boleh makan tu, orang ni tak boleh makan ni. Jadi prinsip dia senang. Siapa-siapa ada masalah penyakit, consult doktor. Consult ni maksudnya tanya doktor tu, ataupun doktor tu sendiri akan bagi tahu. Okey puan tak boleh makan ni, puan tak boleh makan tu dan sebagainya. Kan? Dan doktor biasanya akan relate dengan dietitian lah. Kan? Dulu masa kat hospital saya pun antara kerja saya adalah membuat diet, menu dan juga makanan-makanan yang perlu kurang, makanan-makanan yang perlu lebih spesifik kepada penyakit-penyakit, pesakit-pesakit yang tertentu. Alright? Jadi jawapan dia senang. Tak payah baca daripada mana Google. Kalau ada orang sakit, suruh dia tanya doktor dia, boleh tak dia makan tu, boleh tak dia makan ni. Kan? Biasanya kalau kita tanya, dia akan jawab tak boleh. Kan? Sebab apa? Sebab nak senang kerja dia lah. Dia pun malas dan dia makan tak apa-apa, betul tak? Kita ni pula, bila doktor kata
tak boleh, itu yang kita makan. Biasanya macam tu. Jadi senang cerita, kita tanya dekat dia, doktor, saya punya penyakit ni, apa makanan yang saya perlu kurangkan, ada tak saya allergic kepada apa-apa. Okey, dan insya-Allah bila kita tunjuk yang kita ni boleh kontrol kita punya decision untuk makan benda-benda yang doktor tu kata tak bagus dan sebagainya, doktor akan share kepada kita. Rumpai laut tidak ada collagen. Rumpai laut apabila diekstrak, bahan yang terhasil mempunyai ciri-ciri seumpama collagen. Tapi dia bukan collagen. Tapi bila kita tengok, kalau dia ciri-ciri sama macam collagen, dia juga ada sedikit manfaat seumpama collagen. Okey, boleh faham Sebab rumpai laut bila dia ekstrak, dia akan akan ada bahan yang terhasil tu berbentuk berciri-ciri seperti collagen, tapi dia bukan collagen. Tapi bila ciri-ciri dia sama, dia akan boleh memberikan kesan yang sama macam collagen, cuma dia tidak ada collagen. Okey. Ya, doktor biasa cakap tak boleh makan suplemen. Okey. Sebenarnya dia macam ni, dia bergantung kepada kita. Kita sendiri yang perlu aware, kita sendiri perlu tahu, okey, tentang apa yang penting, apa yang perlu, kan? Masa kita tengah buat rawatan dengan doktor, contoh penyakit-penyakit yang teruk, kita ikut dulu diet yang doktor suruh makan, ubat apa yang dia makan, ubat yang dia bagi dan sebagainya, kan? Tak perlulah kita nak berlawan dengan dia, saya ni. Tak, kalau anda nak makan, anda tahu apa yang anda makan, suplemen tu bagus untuk anda makan di belakang. Yang penting anda sendiri kena tahu dan anda sendiri kena cukup maklumat. Jangan main hentam. Poin dia dekat sini, doktor bukan tak bagi makan, dia cuma tidak mahu anda makan benda yang anda sendiri pun tak tahu apa yang anda makan. Kalau anda boleh explain dekat dia benda tu, anda boleh explain suplemen tu kenapa anda makan, doktor pun bagi makan. Sebab apa saya tahu? Sebab saya duduk dekat hospital, saya pun tahu. Doktor biasa sebut macam ni lah, untuk mudahkan dia tak bagi makan apa-apa suplemen. Tapi kalau kita cakap dengan doktor, doktor saya makan suplemen ni lah, dia bagus untuk ni. Kita pula tengok suplemen tu cukup syarat, ada halal, ada HACCP dan sebagainya, dia akan bagi anda makan. Sebab in the end, keputusan adalah di tangan kita untuk makan. Yang penting kena tahulah apa yang kita makan. Alright? Ada soalan tak? Ada soalan? Kalau ada soalan boleh tanya soalan. Mitos ni sebenarnya banyak mitos lah dekat sini. Jangan ambil daripada Encik Google. Encik Google ni banyak benda yang melariskan produk dia condemn. Cara mengkondem orang lain punya produk supaya produk dia orang beli, kan. Jadi tak banyak fakta yang betul lah. Okey, Vivian, kalau saya 7 hari makan 14 sachet, wah, 1 hari makan 2 sachet, patutlah nampak muda. Vivian, 1 hari dia makan 2. Alright. Lagi, siapa lagi? Ada soalan tak? Ada soalan? Okey, kenapa halal daripada? Okey, alright. Makan kalau tanpa rasa. Betul, makan tanpa rasa was-was. No problem lah, tak takut lah. Okey, ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, mungkin setakat inilah kita punya live hari ini. Dan saya dah tunjuk anda kenapa anda perlu makan collagen, kenapa collagen itu penting untuk mengatasi masalah penuaan peramatang. Alangkah sedihnya bila orang kata kita ni atuk, uncle, kan. Yang panggil kita bukan yang muda tau, yang panggil kita umur 20 lebih, dia panggil kita uncle. Masyarakat kita, kau panggil aku uncle, aku baru 30. Contohlah, kan. Jadi kalau ada apa-apa soalan, nanti anda boleh ni lah. Dan saya sangat syorkan anda untuk ambil Collagen Plus. Saya jamin, kan, kalau anda makan dengan betul, tak cukup satu kotak, anda dah dapat rasa sesuatu. Okey, rasa sesuatu. Antara benda-benda yang anda nak dapat rasa apa dia? Sudah tentulah dalam bentuk kita punya kecantikan yang kita mula rasa, contoh kulit, kan, mula rasa. Jadi sebenarnya collagen pun bagus juga untuk penghadaman. How much sekotak? Okey, boleh tanya siapa yang invite anda masuk video ni. Sebab apa? Sebab saya pun tak tahu. Sebab tak harga dekat sini tak ada. Sebab dia ada member price, ada retail price dan sebagainya. Nak senang, tanya ni lah. Makan collagen sahaja okey tak, atau perlu makan suplemen yang lain lagi? Okey, dia perlukan suplemen ni, dia ada banyak
yang kita ni lah. Apa tips untuk ambil suplemen? Dia sebenarnya adalah yang pertama sekali, ambil suplemen yang berdasarkan keperluan. Okey, apa keperluan badan kita sekarang. Jadi topik saya hari ini adalah kita nak menjadikan diri kita ni tidak tua sebelum usia. Kan? Jadi kita nak kulit yang cantik, kita nak gigi yang kuat, rambut yang sihat, kita nak tulang yang kuat, kan? Jadi spesifik untuk yang kita nak jadi nampak muda lah, senang cerita ni, dah tentulah collagen, Colla Plus. Alright? Dan kalau kita kata nak antioksidan, dalam ni pun dah banyak antioksidan. Kan? Nampak tu? Buah-buah berry ke apa semua, cranberry ni semua kaya dengan antioksidan, vitamin C dan sebagainya. Jadi adakah cukup dengan collagen setakat ni? Kalau kita bercerita pasal cantik yang kita cerita hari ni, cukup. Okey, jadi macam mana nak tahu tak cukup? Anda makan dulu collagen, Colla Plus ni kan, sampai 3-4 bulan makan dengan konsisten, satu hari satu. Masa tu anda tengok apa lagi yang tak cukup. Contoh, kulit dah cantik kan, rambut dah cantik, apa semua, tapi tenaga kurang sikit. Contoh kan, tambahlah dengan ni tenaga bersukan waktu malam. Okey, tambahlah dengan kita punya produk-produk weekend lah, apa lagi kan. Contohnya kita kalau cerita macam masalah tenaga di larut malam yang susah ni, sudah tentulah pakailah kita punya Max Steel kan. Max Steel kalau pakai, susahlah, nanti tanya Mr. Havi lah, ataupun tanya mak kaya, dia memang expert cerita pasal apa kita punya Max Steel. Alright. Dan next nanti saya akan cerita lagi pasal produk-produk yang MSB ada. Dan alhamdulillah MSB ni satu produk yang sangat unik. Dia ada platform yang sangat unik dan juga produk yang sangat unik dan hebat. Banyak orang boleh kata produk dia hebat, tapi produk MSB unik dan hebat. Apa maksud antioksidan? Masya Allah, ini apa maksud antioksidan? Tak faham? Okey, antioksidan, saya ulang sikit lah. Antioksidan adalah bahan-bahan dalam makanan-makanan yang contoh dalam buah, dia sangat kaya. Antioksidan dia sangat kaya. Dia akan derma dia punya elektron kepada dalam badan kita ni yang selalu masalah akibat daripada radikal bebas. Jadi radikal bebas ni biasa merosakkan kita punya sel-sel. Macam tadi saya cerita, dalam satu kampung ada banyak orang suka mencuri. Okey, dia curi rumah ni, dia curi rumah ni, dia curi rumah ni kan. Dia curi TV dia curi dia punya stokin, dia curi dia punya baju. Okey. Kemudian pencuri ni nama dia adalah radikal bebas. Dan macam mana nak selesaikan masalah pencuri ni? Kita bawalah antioksidan, bawalah mak kaya masuk kampung tu. Mak kaya dia bagi tahu dekat pencuri tu, dah korang tak payah curi dah. Ambil apa yang aku nak ada. Kan? Ambil semua aku ada, kau nak kereta ambil, kau nak duit ambil. Jadi mak kaya adalah antioksidan. Antioksidan contohnya vitamin C, lepas tu coenzim Q10, vitamin A, vitamin D. Itu banyak antioksidan. Dan dalam ni ada banyak antioksidan. Dan radikal bebas tadi tu, kalau kita tak bagi dia cukup antioksidan, dia akan merosakkan kita punya fungsi sel. Sel jadi tak stable. Okey? Jadi antara kesan dia, sel yang tak stable, mudah kena penyakit. Kulit mudah nampak kusam. Kalau ni dalam bentuk kulit lah, kulit mudah nampak berkedut, nampak macam wrinkles. Okey? Jadi bukan itu saja, banyak lagi. Kalau anda nak share, nak study lebih pasal antioksidan, anda type bermula dengan radikal bebas. Radikal bebas, anda akan dapat, dia akan cerita apa itu radikal bebas. Radikal bebas ni senang. Radikal bebas budak jahat. Antioksidan orang kaya. Radikal bebas orang yang suka mencuri semua, jadi haru biru kampung tu. Radikal bebas. Mak kaya adalah antioksidan. Dia bagi dekat pencuri tu, korang tak payah curi dah, korang ambil lah duit apa yang nak ada, nak ambil kereta, rumah ke nak ambil, no problem. Jadi mak kaya ataupun antioksidan akan dapat selesaikan masalah pencuri-pencuri tadi tu, dan kampung jadi aman. Kampung tu adalah badan kita. Alright. Tak apa, nanti next saya akan cerita lebih lanjut tentang antioksidan. Dia panjang lagi apa antioksidan yang bagus kan.
Okey, jadi saya rasa cukuplah setakat ni. Kita pun dah sesi dah 1 jam lebih juga. Apa-apa pun tolong jangan kasih barang ni lama dekat kita punya warehouse. Anda rugi kalau tak makan Kuala Plus. Rugi. Okey. Jangan makan kolagen lain, ngabaikan borang. Kolagen ni paling bagus. Sebab apa? Sebab satu, dia memang bagus. Yang kedua, dia ada BV. Okey? Alright. Jadi apa-apa pun saya minta maaf kalau ada salah dan silap. Saya ucapkan terima kasih kepada anda yang tengok, share kepada rakan-rakan anda. InsyaAllah ilmu yang berguna, bermanfaat akan kita bawa mati bila kita share dengan orang lain. Lebih-lebih lagi bila mereka mendapat manfaat daripada ilmu yang kita share.